Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Khairuddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam malam tadi berangkat ke London, United Kingdom bagi menghadiri istiadat pertabalan His Majesty King Charles III, King of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland dan Her Majesty Camilla the Queen Consort yang akan berlangsung pada 6 Mei 2023. Berangkat mengiringi ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ialah Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin. Sebelum berangkat dari Istana Nurul Iman, doa selamat dibacakan oleh Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Paduka Seri Utama Datuk Paduka Seri Setia Haji Awang Salim bin Haji Besar. Berangkat di hangar penerbangan ke bawah Duli Yang Maha Mulia di Rimba bagi menyembahkan selamat berangkat ke hadapan majlis ke bawah Duli Yang Maha Mulia ialah ahli-ahli kerabat diraja. Berangkat sama dan hadir bagi menyembahkan selamat berangkat ke hadapan majlis ke bawah Duli Yang Maha Mulia ialah Yang Amat Mulia Pengiran-Pengiran Kshatriya, Penasihat khas ke bawah Duli Yang Maha Mulia, ahli-ahli Majlis Mesyuarat Diraja, Menteri-Menteri Kabinet, Timbalan-Timbalan Menteri, Pesuruhjaya Polis, Pasukan Polis Diraja Brunei dan Pemerintah Angkatan Bersenjata Diraja Brunei. Konvensyen Pemimpin Sekolah kali kelima yang diadakan selama 2 hari antara lain bermatlamat meningkatkan accountability bersama antara jabatan dan sekolah untuk kualiti pelaksanaan inisiatif Kementerian Pendidikan. Konvensyen anjuran Kementerian Pendidikan melalui Jabatan Pengurusan Pendidik dengan kerjasama Jabatan Sekolah-Sekolah berakhir dengan majlis penutupan. Juga diadakan penyampaian surat lantikan pemimpin-pemimpin sekolah baharu dan insentif sekolah-sekolah kerajaan yang mencapai kecemerlangan dalam peperiksaan awam bagi tahun 2022 yang disempurnakan oleh Yang Berhormat Datin Sri Setia Dr. Dayang Hajah Romaizah binti Haji Muhammad Saleh, Menteri Pendidikan. Sebanyak 18 buah sekolah rendah menerima anugerah mengikut pencapaian dalam 4 kategori bagi penilaian sekolah rendah PSR dan penilaian Whole School Evaluation WSE. Manakala 3 kategori penganugerahan diberikan kepada 15 buah sekolah menengah bagi pencapaian di dalam peperiksaan Brunei Cambridge GCE peringkat O dan penilaian WSE. Sementara itu, 4 buah pusat tingkatan 6 menerima anugerah mengikut 3 kategori pencapaian bagi peperiksaan Brunei Cambridge GCE peringkat A dan penilaian WSE. Majlis berlangsung di Pusat Persidangan Bridex, Jerudong. Sempena ulang tahun ke-66 Perkhidmatan Radio Brunei, Radio Televisyen Brunei mengadakan majlis membaca surah Yasin dan tahlil khusus bagi almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Khairuddin, almarhumah Duli Raja Isteri Pengiran Anak Damit dan almarhum Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Haji Abdul Azim. Majlis berlangsung di Kubah Makam Diraja. Hadir Awang Haji Azman bin Haji Abdul Rahim, pemangku pengarah Radio Televisyen Brunei. Majlis disertai oleh 30 orang terdiri daripada pegawai-pegawai dan kaki tangan Radio Televisyen Brunei. Kemeriahan sambutan Hari Raya Aidilfitri masih dapat dirasakan meskipun bulan Syawal sudah memasuki minggu kedua. Persatuan Saudara-Saudara Baharu Daerah Temburong Pesat mengadakan sambutan Hari Raya bersama Unit Dakwah Daerah Temburong dan Pusat Dakwah Islamiah.
Hadir Awang Haji Ahmad Abdul Salam bin Haji Abdul Rahman, pemangku pengarah Pusat Dakwah Islamiah. Sambutan antara lain bertujuan mengeratkan silaturahim antara saudara baharu dengan pesat serta pegawai dan kaki tangan Unit Dakwah Daerah Temburong dan Pusat Dakwah Islamiah. Saya sarankan kepada saudara-saudara baru di daerah Temburong untuk sama-sama masuk menjadi ahli persatuan pesat. Dengan adanya kita ni dalam persatuan kita ni akan ada membuat aktiviti. Okay? Dengan ada aktiviti itu kita ni dapat bersilaturahim bersama-sama kita ni saudara-saudara baru di daerah Temburong. Gerai Pasar Kitani akan beroperasi semula pada setiap hari Sabtu dan Ahad mulai 6 Mei di Pusat Agribisnes Rimba Gadong. Gerai tersebut adalah salah satu inisiatif Jabatan Pertanian dan Agri Makanan untuk mendukung para pengusaha pertanian dalam membekalkan hasil segar tempatan berkualiti tinggi sekaligus untuk meluaskan pasaran dan jaringan perniagaan mereka melalui pemadanan pasaran. Gerai Pasar Kitani merupakan platform untuk para pengusaha dan peladang tempatan berinteraksi terus dengan orang ramai bagi mempromosikan hasil dari ladang masing-masing. Gerai seumpama ini juga diharap dapat meningkatkan keluaran hasil ladang sehingga mampu menyumbang kepada keluaran dalam negara kasar negara Brunei Darussalam. Gerai dibuka dari pukul 6 pagi hingga 5 petang. Orang ramai boleh mendapatkan keperluan harian seperti sayur-sayuran, buah-buahan, produk tempatan yang mentah dan produk agri makanan. Di samping itu juga pasar kita ni, kawasan ini ada juga menawarkan jualan seperti tanaman hiasan serta bahan input pertanian seperti biji benih, baja, kimia pertanian, media tanaman, peralatan-peralatan keperluan pertanian dan jentera pertanian. Orang ramai diingatkan untuk tidak menyebarkan sebarang maklumat yang belum dipastikan kesahihannya. Peringatan tersebut dikeluarkan oleh Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri berikutan maklumat dan gambar tular melalui media sosial dan aplikasi WhatsApp pada 3 Mei 2023 berkaitan maklumat keselamatan tinggi yang memaklumkan mengenai kegiatan satu kumpulan yang menyamar sebagai pegawai Hal Ehwal Dalam Negeri bagi tujuan banci dengan mengambil foto dan cap jari untuk tujuan pengesahan kad pengenalan. Dalam siaran akhbarnya, Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri menjelaskan tidak ada sebarang individu atau agensi yang dilantik mahupun pegawai dari Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan untuk pengambilan sebarang foto dan cap jari ke rumah-rumah orang awam seperti mana yang dinyatakan. Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri mengambil serius mengenai mesej-mesej tular yang tidak berasas tersebut dan ingin mengingatkan orang ramai adalah menjadi satu kesalahan di bawah bab 34 Akta Ketenteraman Awam Penggal 148 yang mana individu menyebarkan berita palsu secara lisan atau tulisan atau dengan apa juga cara lain dan menyebabkan ketidaktenteraman orang ramai adalah dikira sebagai melakukan kesalahan dan boleh dijatuhi hukuman denda RM3,000 dan penjara selama 3 tahun. Pemerdagangan manusia adalah masalah bersama yang memberi kesan kepada seluruh dunia yang mengeksploitasi para mangsa untuk keuntungan sendiri selain menjejaskan keselamatan negara dan ekonomi. Perkara tersebut antara yang ditekankan semasa ceramah umum yang dihoskan oleh Kedutaan Amerika Syarikat di negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Youth Against Slavery YAS Brunei. Ceramah diadakan malam tadi di sebuah hotel di Ibu Negara. Puan Yang Terutama Karen R. McClellan, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Amerika Syarikat ke negara Brunei Darussalam, semasa ceramah umum tersebut juga menekankan pemerdagangan manusia menjejaskan kedaulatan undang-undang dan memudaratkan kesejahteraan individu dan komuniti. Ceramah antara lain membincangkan isu pemerdagangan manusia yang meluas di seluruh dunia serta meneroka bagaimana komuniti boleh bekerjasama membasmi pemerdagangan manusia. Sebelum ini diadakan bengkel 2 hari yang bertujuan untuk membina kerjasama yang lebih kukuh antara penguatkuasa undang-undang, agensi bukan kerajaan dan media dalam menangani isu pemerdagangan manusia. Right, all you've seen in movies, all the glitz and the glamour, this big Hollywood city.
Pengambilan pagi bulan Ogos 2023, Institut Pendidikan Teknikal Brunei IBTE kini dibukakan. Sebanyak 24 program ditawarkan untuk pusingan kali kedua. Permohonan hanya dibukakan kepada warga dan penduduk tetap negara Brunei Darussalam yang memenuhi syarat-syarat kelayakan. Tarikh tutup permohonan adalah pada hari Selasa, 16 Mei 2023 pukul 4.30 petang. Borang permohonan boleh diperolehi melalui laman sesawang ibte.edu.pn/tvecas. Bagi memberi peluang kepada pemohon serta orang ramai untuk mengetahui lebih dekat lagi mengenai program-program yang ditawarkan, IBTE akan mengadakan hari terbuka. Pada 10 dan 11 Mei 2023, hari terbuka akan diadakan di IBTE, School of Aviation dan IBTE Campus Sultan Bolkiah, Seria. Sebarang pertanyaan, email ke tvecas@ibte.edu.pn.